Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Di peringkat kategori kedudukan akhlak manusia. Tingkat yang kedua, bahawa ia mengetahui buruknya yang buruk, tetapi dia tidak membiasakan mengerjakan amal soleh. Dia tahu benda tu baik, benda buruk, tapi dia tak dapat mengerjakan yang baik. Bahkan selalu dihiasi dengan perbuatan jahat. Bahkan dia masih lagi tersangkut, terikat dengan maksiat, mungkar. Lalu ia tergelimang mengikuti hawa, mana bergelumang dia dengan hawa nafsu syahwat dia. Itu pesan kedua ni. Dan berpaling daripada fikiran yang betul. Segala mana fikiran yang bercampur dan yang berdasar kepada Quran, pada hadis yang cantik, dia tak dapat mengikuti, dia berpaling. Sebab dia masih lagi diikat oleh nafsu dia tadi tu. Sampai peringkat ada yang bertuhankan nafsu pun ada. Wala ayazab. Itu Quran sebut tu, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mu tak lihat ke wahai Muhammad SAW mereka yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Itu Quran sebut terang. Kerana ia telah dikuasai oleh nafsu keinginan syahwat dia. Tetapi ia tahu ia akan ketelidurannya dalam perbuatannya. Tapi dia masih sedar, dia rasakan dia dalam ketipuan nafsu, dia dalam tertipu di nafsu. Dia sedar, tapi dia tak boleh nak ejah lagi tu. Ini lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua. Maka keadaan orang ini lebih sukar dari yang pertama tadi, kerana telah berlipat ganda tugas terhadap dirinya. Sebab harus mencabut mula-mula apa yang telah melekat pada dirinya. Dia kena buang, dia kena cabut ni unsur nafsu dan sebagainya. Dan banyaknya membinasakan perbuatan merosak, dan banyaknya membinasakan perbuatan merosak dan yang penghabisan, bahawa ia menanam pada dirinya sifat membinasakan perbuatan baik. Itu bahaya. Ya, hasad, dengki, mengumpat, semua itu. Secara keseluruhannya, ialah adalah tempat yang menerima latihan mana riadah. Kalau ia bangun untuk riadah itu dengan sungguh-sungguh, terus menerus dan berketetapan hati, mau dia akan jadi baik, istiqamah dalam melaksanakannya. Itu lapisan yang kedua. Tingkat yang ketiga, bahawa ia meyakini tentang akhlak yang keji. Dia tahu bahawa akhlak yang keji itulah yang wajib, ya, dan bahawa akhlak yang keji itulah yang wajib dipakai, lagi baik bahawa itulah yang benar dan bagus. Ia terdidik di atas sifat yang keji. Ya, ini lapis ketiga ni, bahawa ia meyakini tentang akhlak yang keji itu. Mana dia seronok dengan akhlak yang tak elok, maksudnya. Ya, bahawa akhlak yang terkeji itu wajib dipakai. Ya, dia merasakan sifat itulah macam wajib dipakai. Ini golongan yang terbabar lagi. Dan orang yang seperti ini hampir-hampir tidak dapat mengubati. Ya, sebab dia dah nampak benda tak baik itu macam baik, syaitan dah tipu daya dia. Dan tidak dapat diharap akan baiknya, ya, kecuali jarang sekali. Ada juga yang dapat nasihat dari patah balik, ya, kebanyakan dah dikekal itu dia. Allah. Jadi demikian itu kerana apa? Berlipat gandanya sebab-sebab kesesatan. Ya, sesat di sudut ni, di sudut ni, habis banyak. Jadi maknanya dia sudah dihempap dari kesukaran dia. Ini yang ketiga. Dia banyak lapisan, kita tengok kita kat mana. Yang keempat, bahawa ia serta pertumbuhannya pada fikiran yang batil. Mana idea yang datang lintasan hati-hati ada semua yang tak elok. Dan terdidik di atas perbuatan yang demikian itu, melihat keutamaan itu pada banyak kejahatan. Ya, dia rasa dalam kejahatan banyak keutamaan yang baik, dan merosakkan diri. Ia membanggakan diri dengan perbuatan yang demikian. Ya, ia menyangka bahawa dengan demikian pangkat yang terangkat tinggi. Jawab dia disikapi banyak dengan disangka dengan cara hidup dia kafir tu elok. Ya,
Itu di antara orang yang telah ditutup khatamallahu ala qulubihim, matiyat ini. Ini tingkat yang paling sukar ni. Orang yang seperti ini dikatakan sukarlah melatih orang tua yang termasuk penyiksaan mendidik orang dungu. Nak latih orang tua dia sudah sengit tuan ni. Makin hari makin tenaga lemah. Sama juga terseksa orang melatih orang dungu, orang bodoh sangat. Kita ajar tak kerti. Pening kepala dia. Habis. Dia keputusan. Ya, maknanya dalam pengajian budak-budak pun bukan berdasar sangat latihan guru memandu tu ya juga. Kadang-kadang asli dia tu pemikiran dia tu. Kalau nak bagi cerdik, kita ajar sikit bagi cerdik kan. Kalau tak cerdik, orang nak mati kita ajar. Tak cerdik-cerdik dia tu bodoh. Itu pun dia juga. Ya, banyak fakta tu. Habis. Yang pertama dari mereka tadi adalah orang bodoh sahaja. Ya. Yang kedua, orang bodoh yang sesat. Tambah lagi satu sesat pula. Dah bodoh, sesat pula. Yang ketiga, bodoh sesat fasik. Boleh kita tengok. Dah bodoh. Kemudian babas pula. Lepas tu buat jahat pula. Dan yang keempat, bodoh sesat fasik jahat. Boleh gitu. Dah ada bodoh, sesat pula, fasik pula, jahat pula, ngacau orang. Ni banyak ni, macam-macam kategori ada ni. Ni semua ni tak elok semua ni. Mana sifat ini maknanya naklah dibuang. Jangan kita pakai, bahaya besar, menjahanamkan diri kita dunia dan akhirat. Ada pun khayalan yang lain yang mereka ambil menjadi dalil. Ialah kata mereka bahawa manusia selama ia hidup tidaklah terputus daripadanya nafsu keinginan, amarah, cinta dunia dan akhlak-akhlak lain. Ini dia yang ambil hujah. Manusia kan, kita bukan Nabi. Ada yang nak, iyalah benda tu memang Tuhan letak. Tuhan suruh kita buat kerja. Apa kerja? Tasbiyah. Ya, bersihkan akan diri kita. Ya, tu. Barulah maknanya tugas kita dijalankan dengan mulia, dengan baik. Allah. Habis. Ada pun khayalan yang lain. Khayal mana pun yang masuk dalam hati dia tu, kepala dia, yang mereka ambil menjadi dalil. Ialah kata mereka bahawa manusia selama ia hidup tidaklah terputus dari nafsu keinginan, amarah, cinta dunia dan akhlak. Ni sedap ni. Manusia kan, kita ni bukan Nabi. Jadi maknanya benda tu biasalah. Jangan sebut membiasakan, seolah kita meluluskan pula benda tu. Ya. Salah cakap itu. Mana kita bukan Nabi Rasul tu satu tajuk lain. Sebab disuruh kita, itu satu medan untuk kita berjuang. Oleh kerana kita bukan orang yang telah dipilih, maka kita masuk lain kepada mengikut orang yang dipilih, iaitu mengerjakan amal saleh dan meninggalkan akan maasi segala maksiat. Itu masa ruang mujahadah kena ada. Ya. Ya Allah. Maka sungguhnya nafsu syahwat itu dijadikan kerana ada faedahnya. Ini penting dalam tabiat manusia. Kalau putuslah nafsu keinginan makan, tentu manusia itu akan binasa. Kan? Dia tak nak makan, suap pun tak selera, tak nak makan. Lama-lama boleh tumbang. Kan? Itu orang tak nafsu tu, suruh kita didik, kawal, atur dia. Jangan kita terikut dengan dia. Itu maksudnya. Nafsu tu diri kita sendiri. Dia nak ubah daripada amarah kepada lawamah, pada mulhamah sampai mutmainnah paling kurang, kan? Allah. Kalau putuslah mana syahwat bertubuh, nasai putuslah keturunan. Kalau hilanglah sifat kemarahan, nasai keseluruhan, ya, supaya nasai manusia tidak akan mempertahankan diri daripada membinasakan dia, dan binasalah dia. Kata ada kemarahan terus, kan? Dia marah tu yang kena tak kena tempat. Maksiat kita mungkar, yang boleh taat pula kita marah dan sebagainya, tak kena tempat. Dan begitu seterusnya. Habis manakala pokok nafsu syahwat pula, ya,
masih ada ya mak tidak mustahil. Masih ada apa tu? Mak ni. Kecintaan kepada harta pun tetap ada yang menyampaikan kepada nafsu syahwat, sehingga yang demikian membawanya untuk menahan harta, ya, dan yang dicari bukanlah menjauhkan yang demikian secara keseluruhan, tetapi yang dicari ialah mengembalikan kepada kelurusan yang sedang, ya, iaitu yang di tengah-tengah antara bersengatan dan kekurangan. Itu maksudnya. Dia nak kat nafsu tu tak boleh. Batu hakikat diri kita juga. Cuma dia dalam keadaan dia terbabah, kita nak tarik balik. Dia terjauh, kita nak dekatkan balik. Dia gelap, kita nak cari jalan yang terang mana. Itu cara dia lah. Kita panggil riadah dan mujahadah. Nafsu tarik ke sana, kita lawan tarik ke lagi. Dan yang dicari pada sifat amarah ialah bagusnya menahan diri. Pada sifat amarah ni kan sangat kuat, tertahan. Yang demikian ialah bahawa ia terlepas daripada tahawur, mana berani membabi buta. Ya, itu contoh amarah. Kalau sifat marah kita kawal, jangan letakkan tempat. Dan juga dia panggil jubun, mana pengecut. Kalau tak ada marah, pengecut sangat. Pendek kata bahawa ia kuat pada dirinya, dan beserta kekuatan itu ia patuh kepada akalnya. Kerana demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Suratul Fat, ya, ayat 6. Mana antara cerita pada apa tu? Mereka bersikap teguh, cuma asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, orang tak beriman, dan bersifat kasih sayang antara sama makhluk. Itu sifat orang beriman. Dia sama makhluk, sama kita orang beriman semua, dia berkasih sayang. Tapi dengan orang yang menentang Tuhan, dia tegas. Itu sifat orang beriman. Jangan terbalik, dengan orang beriman pun dia orang min dahsyat something. Dengan orang kafir lembik tengkuk, kan, dia jolok bawah meja habis tu. Ya, tak ada kata apa. Itu jadi rosak. Jadi letak benda biar kena pada tempat boleh cantik, ya. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan mereka dengan teguh dan kuat, keras, ataupun dipanggil, ya, syiddah. Asyidda'u 'alal kufar. Itu. Yang sesungguhnya kekerasan, mana ketegasan tu timbul daripada amarah, baru tegas, kan. Kalau lenyapnya amarah tak ada langsung, saya lenyaplah jihad. Sebab kita ada sifat marah tu sifat manusia. Sifat marah, sifat suka. Cuma nak letak tu kena tempat dia. Ya, ke tempat kita kena marah, maksiat, kekufuran. Tu letak sebab tu boleh pergi perang. Mak ada kemarahan. Marah kerana Allah, bukan marah makna kena nafsu dah. Sedangkan Nabi-Nabi alaihissalam tiada terlepas sifat-sifat itu. Semua ada kat dia. Tapi sifat itu semua dikawal, ya. Sesungguhnya aku adalah manusia, aku marah sebagaimana manusia lain marah. Ya, ada sifat itu semua. Marah itu letak pada tempat. Kita marah benda tak elok, maksiat mungkar. Yang terbalik benda tak pada dia marah tu jadi habis lah. Kena pandai letak tempat ni. Dan satu lagi, sungguhnya aku adalah manusia dan aku marah, aghdabu, tapi kama yaghdabu syarr, sebagaimana manusia itu marah. Jadi adalah Rasulullah SAW apabila berkata-kata di mana dihadapkannya ada sesuatu yang tidak disukai, ada nasaya beliau marah kalau benda tak elok, benda maksiat mungkar, sehingga marahlah kedua pipinya, tetapi beliau tiada mengatakan selain yang benar. Cakap semua benar. Dan adalah Nabi SAW kemarahannya tidak mengeluarkan dari kebenaran, ya, tetap berada dalam situasi kebenaran mengikut perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya perkembangan sedikit berhubung dengan masalah qalbi jadi, atau kedudukan dia nak settlekan dia macam mana, ya. Habis. Kemudian satu firman Ta'ala, wal kazimin al ghais
wal 'afina 'anil nas, dan yang sanggup menahan marahnya seperti orang-orang yang memaafkan kesalahan dan lainnya lah. Itu mana afi. Habis. Jadi bahasa ini nak letak benda tu biar kena pada tempat. Wadun syai' fi ghairi mahalli, itu zalim. Tak kena bertempat. Ini kita tak marah tu biar kena tempat supaya nak menjaga agama Allah tujuannya. Kemudian Tuhan tiada berfirman orang-orang yang tiada marah tetapi yang sanggup menahan marah. Tuhan sanggup, sebab marah tu satu tekanan yang kena pada kalbi insan. Ya, jadi kalau dikawal dengan baik, maka insya-Allah dia akan jadi bersih. Kemudian kemarahan dan nafsu keinginan ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.